Lebih lagi kalau orang yang berada di tanah suci. Saya kata tuan-tuan, memang kita tawaf, kita sa'i, kita berada di Masjid Haram, tapi kadang-kadang yang itu tu tak ada banyak mana pun pahala kita. Nak pahala banyak mana, tuan-tuan, orang tawaf dia tolak menolak, nak pahala banyak mana? Tuan-tuan, nak pahala banyak mana? Dia duduk dekat Raudhah, dia bertapa sampai kesudah. Dah ditulis dah terang dah, sila beri orang lain pula tempat duduk. Dia tak, dia tulis nama dekat tempat duduk. Dia terlupa, dia ingat dia seorang aja nak masuk syurga. Dia tidak ada unsur untuk memberi ruang kepada orang lain. Jadi kadang-kadang dia sangka itu ibadah yang menyebabkan dia dimasukkan ke syurga. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, nanti besok dia ke syurga, tengok-tengok dia masuk syurga bukan pasal tawaf tadi, bukan pasal sa'i, tapi pasal tolong orang. Ada orang uzur, nak jalan tak boleh, dia tolong tolak. Rupanya itu amalan yang menyebabkan dia masuk syurga. Sebab itu disebut dalam hadis ini, akhlak yang baik itu akan jadi pemberat timbangan besok di akhirat. Kadang-kadang makcik ke, kita di rumah, ialah maklumlah orang perempuan, kita 4 dinding itulah, dinding belakang, dinding tepi, dinding depan. Itu je lah 4 dinding yang ada. Orang lelaki lain, dia bosan-bosan boleh mengetih, kan? Telefon kawan, mana Zik? Minum jom? Boleh. Jam tukar kain itu dia. Keluar dia. Kita orang perempuan apa boleh buat? Kalau dah duduk dalam rumah, memang 4 dinding tu je lah kita tengok. Tambah satu lagi, muka laki kita. Kita pun dah tak tahu mana dinding, muka dia. Tak ada. Lainlah orang perempuan boleh macam orang laki-laki. Bang, saya keluar kejap. Kak Bedah ajak mengetih kat kedai mamak. Confuse laki tu. Aku bini ke laki ni kata. Tuan-tuan. Tapi kita kat duduk di rumah, yang kita khidmatkan untuk suami kita, akhlak baik dengan dia, dia balik kita sambut dengan senyuman, dia balik kita siapkan dah makanan, walaupun kita rasa nak curah aja dengan tom yam tu, makan pun tidak, punya letih kita masak. Tapi semua tu akan jadi pemberat timbangan. Itu termasuk akhlak. Kadang-kadang kita masak-masak lebih sikit, buat cekodok bagi orang sebelah. Cekodok je pun, bukan apa pun. Cekodok dengan sos kimbol. Tu pun cair dah, pasal sos dah habis dicampur air, bagi juga orang sebelah. Rupa-rupa itu amalan pemberat kita besok di akhirat. Itu termasuk husnul khalq. Tuan-tuan, saya tinggal di masjid negeri, kuliah di sana, masuk standard lah, masuk ikut pintu utama, bersepah selipar. Bila keluar, semua selipar standby menghadap balik. Semua selipar standby menghadap balik. Rupanya ada satu security ni, memang kerja dia nyusun selipar. Orang semayang, dia memang tak boleh semayang. Bukan dia tak boleh semayang, dia tak boleh berjemaah sekali pasal dia security. Apa dia buat? Masuk orang tengah semayang, tuan-tuan, dia ambil selipar, dia susun satu-satu. Susun ngam, tuh keluar. Maknanya sarung kau belah je lah. Kita kan sini sarung satu-satu lagi dah kena tendang sampai kat depan pintu. Dia sarung letak elok-elok. Orang datang tak mengemas, dia keluar. Bila orang keluar, semua teratur susun. Itu kerja dia. Kadang-kadang saya tengok tuan-tuan, sedih kita tengok. Bukan sedih ke dia susun selipar, sedih ke kita. Khawatir besok kita yang pakai selipar masuk ke masjid, kita yang punya selipar tak ke syurga, yang tukang susun selipar dia jalan dulu. Betul? Tapi tuan-tuan janganlah buat modal pula lepas ni pakai susun selipar kat luar tu. Tapi itulah dipanggil husnul khalaq. Itulah dipanggil antara contoh kita akhlak baik. Banyak benda boleh buat. Baru ni viral, Allahu'alam betul tidak. Kalau betul, syukur. Kan? Satu orang kerja cuci jamban. Ada kot, tuan-tuan tengok. Ya ke tidak, tak tahulah. Orang kita kan, dia kadang-kadang, dulu ada sekali di Saudi, satu orang kena pancung. Kan? Satu orang kena pancung, viral. Timbul cerita, inilah dia laki-laki yang menyerbu
ya, bawa minyak tanah dekat Kaabah. Masa itu memang ada kecoh. Walhal kalau dengar betul-betul, itu lihat laki-laki Myanmar ni panggil apa? Burmawi, Burma, apa Burma ni panggil apa? Apa? Ha? Ha? Rohingya. Kita sini panggil Rohingya, sana panggil Burma. Rupa-rupa laki-laki itu tuan-tuan, dia bukan kena hukum pancung sebab yang kes orang serbu dekat Kaabah kena tahan dengan askar tu, bukan. Disimbah apa air, orang kata minyak api, Allahu a'lam ya ke tidak. Kebetulan keluar pula video tu. Wahal boleh tengok. Saya berulang kali tengok. Kemudian saya pergi tahqiq pula, pergi sana, kemudian dreba orang Mekah, saya tanya, kau tahu tak cerita ni? Dia kata ini cerita satu orang laki-laki, dia mendera anak kepada isteri baru dia. Isteri baru tu ada anak, dua-dua orang Rohingya. Dia dera sampai mati budak tu. Jadi laki-laki tu hukum pancung. Yang perempuan tu Raja Salman tak puas hati, suruh pancung juga. Sebab dia membiarkan anak dia didera oleh suami dia. Pancung dua-dua. Tu yang menjerit tu. Orang kata alhamdulillah, pembakar Kaabah sudah dipancung. Dia tak tahu hujung pangkal membakar Kaabah. Cerita tak ada kena-mena. Macam baru ni keluar Iran buat Kaabah. Kan? Ada keluar kan? Memang bahasa Iran kita tahu. Orang Iran macam tu. Dia kalau tak biar Allah Akbar, Allah Akbar, dia mana boleh? Dia bahasa Parsi, bukan bahasa Arab. Saya tengok jugalah, saya pun tak faham. Tapi bagus orang buat komen. Orang kampung itu tuan. Bahasa Arab pun tak faham, bahasa apa pun tak faham, tapi pandai. Iran telah pun membuat Kaabah baru. Saya kata, kok mana dia boleh faham bahasa Parsi itu? Bahasa orang kita dia suka gitu. Dia buat cerdik gitu je. Kita suka je gitu tuan-tuan. Sebab tu saya kata dengan orang yang pergi Mekah tu, dia tanya, Ustaz, nasihat saya sikit, buat bodoh. Dia ingat saya suruh buat bodoh tu, buat terti. Tak. Maksudnya, biar kita nampak tak erti. Jangan kita memandai-mandai lebih. Kadang-kadang orang macam ni. Ini tidak ada akhlak. Sebab itu tuan-tuan, Islam macam kita. Kau tahu, kau cakap. Tak tahu, kau tak apa cakap. Saya selalu sebut. Kuliah saya tuan-tuan, kalau salah bagi tahu. Cakap. Kadang-kadang kita mana perasan kita sebut. Kita nak cakap lain, tapi menyebutnya lain. Atau kita nak cakap, mungkin berbelit lidah kita tu dah bunyinya lain daripada apa yang kita nak cakap dan orang faham lain. Bagi tahu, Ustaz rasa macam salah tadi Ustaz sebut. Tak apa. Sebab itu tuan-tuan, kuliah duduk dekat-dekat. Tak payahlah jerit daripada jauh. Ustaz, salah tu. Nanti orang tengok tak beradab, jerit-jerit gitu je. Sebab itu duduk dekat-dekat, boleh bisik. Ustaz, tadi macam salah sebut. Kan senang. Faham? Faham tak tahu lah tu. Tuan-tuan, sebab itu kita tuan-tuan, biar kita betul-betul faham, biar betul-betul jelas. Memang kita yakin sumber tu, barulah kita buat. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu akhlak. Ada tabayun, pasti dulu, betul ke tak betul. Ini semua nak jadi orang nombor satu. Semua nak viral, semua nak posting. Pasal apa? Masalah kita. Tuan-tuan tengok, Nabi SAW sebut bahawasanya akhlak yang baik itu akan menjadi pemberat timbangan di akhirat besok. Pemberat timbangan. Itu. Sebab itu kita orang Islam, itu konsep kita pegang. Apa yang boleh baik, kebaikan kita boleh buat. Kan? Oh, mana tadi? Dah hilang pula lah. Saudara Fendi tu. Bukan nak puji dia pun dah tak ada. Kan? Itu contoh. Semua ustaz-ustaz semua nombor dia kat dia belakang. Semua ustaz-ustaz kalau dia besi balas. Pasal apa tuan-tuan? Dia rajin, dia ada masa dia guna untuk tu. Manfaat. Nak masuk tutup cerita lah. Tak, maknanya tuan, nak sebut kita ni, kita jangan sangka tuan-tuan, amalan yang kita buat, solat, puasa, oh itu yang banyak. Silap-silap yang Ramadan hari itu makcik,
Oh makcik, Ramadan yang hari tu silap-silap nanti. Understand? Saya kalau Abang Rahman cakap putih tuan-tuan, nanti. Kita sangka tu yang banyak, hakikatnya tak ada. Jangan kita sangka amalan kita itu saja. Akhirnya kita lupakan soal akhlak tadi. Untuk buat baik, bahasa mudah dia tuan-tuan, sifat mahmudah, sifat baiklah. Buat baik. Apa saja kebaikan yang boleh kita buat, buat. Saya nak sebut macam contoh ni, budak-budak ada di masjid tuan-tuan. Tuan kalau pergi dekat tempat Arab, tak payah negara Arab lah susah tuan-tuan nak pergi. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah je. Saya dah kata tuan-tuan, saya bukan nak iklan saya punya umrah, tapi saya cerita ni pasal saya selalu ke sana. Baru ni saya ke Mekah 15 Syawal bawa balik dengan rumah saya, anak-anak semua sekali. Anak saya kecil-kecil, ada 2 orang yang kecil. Lepas tu anak buah pun kecil, 3 orang. Seorang umur setahun lebih, seorang 3 tahun, seorang 6 tahun. Kecil lah budak. Pergi semayang, masing-masing bawa seplastik mainan. Seplastik mainan. Kata ayah, adik bawa bawa. Sebab kita tahu, walaupun pergi Masjid Nabawi, makcik tu tak bulat mata. Walaupun dia bawa mainan. Cuba pergi masjid kita, kalau tak terkeluar bulat mata makcik tu sampai terkeluar, kutip balik, masukkan balik. Jeling ni kat budak. Bahkan tuan-tuan, balik dapat gula-gula. Berkumpul gula-gula. Kata adik dapat mana ni? Orang bagi. Memang. Sebab orang dia faham buat kebaikan. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kita yang tak tahu nak mengasihi kanak-kanak daripada kalangan kita, dan orang yang tak tahu hormat orang tua daripada kalangan kita. Itu akhlak lah tuan-tuan. Orang tua, kadang-kadang dia tua, sudahlah, dia memang ada dia punya view sendiri tuan-tuan. Orang tua, dia kan lama dah, jadi kadang-kadang dia tak berkenan tengok cara kita, ignore je sudahlah. Orang tua, sudah. Ada satu orang dia kata, "Ustaz, bapak saya meninggal dah, ada harta, tapi mak saya tak bagi faraid kan." Bila kami adik-beradik jumpa datang minta, mak kami bagi tahu, kalau kau nak harta bapak kau, jangan bagi balik, anggap mak kau dah mati. Macam itu sekali. Bila minta saja, mak dia bagi tahu begitu. Jadi dia tanya, "Ustaz, macam mana kami nak buat?" Saya kata, dah cakap dengan mak dulu, "Ustaz, setiap kali kami bercakap, setiap kali itu jugalah ayat yang sama keluar. Kadang-kadang mak bentak balik. Engkau orang nak minta gerta, nak minta gerta, nak minta gerta. Kau tak tahu aku dengan bapak kau yang susah-susah mengumpul gerta dulu, motong getah dengan bapak kau. Kadang-kadang tengah motong getah, rimau datang, bapak kau lari, saya baik aku tempeling rimau tu." Mak dia nak cerita punya dia yang usaha tu. Saya kata, "Kak, kalau dah macam itu, biar je lah. Kita sibuk nakkan harta tu betul, itu hak kita. Tapi tu mak kita kan. Mungkin kita ambil harta tu menyebabkan akhirnya hubungan kita dengan dia sampai dia akhir hayat tak bagus. Kerana harta tadi je. Lagipun Kak, kita dengan mak kita, tentu orang tua tu jalan dulu. Sekira-kiralah, apa yang risau, besok jalan ambil. Besok dia kan jalan dulu, ambil menolak. Jadi mengalah, tak apalah mak, kalau mak kata mak nak semua harta ni, ambil lah. Kami tahu besok mak mati dulu, kami tetap ambil juga. Dia nak sakit hati juga orang tua tu tuan-tuan. Nak ceritanya tuan-tuan, sama. Orang yang tak ada tahu nak kasihani budak-budak, tak tahu nak hormat orang tua, itu bukan daripada kalangan kita, kata Nabi SAW. Lepas tu tuan-tuan, orang Arab dalam masjid, makcik, kita beg dah lah besar-besar. Tu tengok orang perempuan, orang lelaki-lelaki mana ada beg. Ni je Syekh ni seorang tu pun bawa kamera.
Orang lain-lain mana ada bawa beg. Orang perempuan berapa punya besar beg. Apa ada dalam tu makcik? Cuba bawa gula-gula, cikelat. Budak-budak datang masjid bagi. Ambil. Seronok. Dia akan ingat sampai ketua tu. Tapi kita tak ada unsur tu tadi. Itu kebaikan lah makcik. Kebaikan. Saya ingat dulu tuan-tuan. Saya selalu orang cerita pasal ni. Memang saya cukup teringat peristiwa berlaku pada saya sendiri hari raya. Ni lama dulu lah. Orang jemput satu surau bagi khutbah raya. Datang bawa anak-anak. Bukan saya saja nak bawa. Nabi suruh. Nabi kata bawa budak-budak keluar daripada rumah. Orang perempuan solat ke tak solat keluar. Tapi anak saya pun bukanlah budak sangat. Boleh faham, boleh follow lah. Cuma lelaki, budak lelaki masa tu lebih kurang 4 tahun. Dia tengok Ultraman. Dia tak kata untuk Ultraman. Dia tengok Ultraman. Dia kata dia Ultraman. Kita kata untuk Ultraman. Tak, adik Ultraman kata dia. Jadi bila dia pergi semayang raya, kita kena duduk depan pasal kita nak naik khutbah. Kita nak naik jadi imam. Jadi duduk dengan mak dia. Rupanya tuan-tuan, sebelah mak dia solat, ada seorang makcik duduk atas kursi. Ini tak ada kena mana yang atas kursi hari ni makcik ya. Makcik tu kebetulan atas kursi. Sepanjang solat makcik tu kena tembak. Sebab dia tengok pelik tuan-tuan. Ini raksasa kata dia. Tapi tu tahulah Ultraman dia tembakkan jauh. Gitu. Tak kena pun. Tapi makcik tu mungkin dia cemeh agaknya. Dia tengok budak-budak. Dia khawatir tengah-tengah sembahyang. Kalau dia gayut dia budak tu, tertungging dia ke belakang. Tapi tak adalah tuan-tuan. Anak saya tak buat gitu. Cuma dia tembaklah itu je. Kan? Ultraman. Biasalah. Habis sembahyang raya, saya jadi imam. Habis sembahyang raya, makcik tu bentak tu. Anak siapa ni kata dia? Bawa keluar. Dia tahu dah mak dia kat sebelah. Saja dia tanya anak siapa. Kan orang marah memang macam tu. Jadi orang masih diam macam. Dia cakap lagi, tolonglah bawa keluar anak ni kata dia. Diam lagi. Ni anak siapa ni? Tolong bawa keluar kata dia. Jadi bila dah macam itu, Omah saya bersuara juga lah, makcik minta maaf. Ayah dia suruh bawa. Kalau ayah dia suruh bawa, pergi bagi kat ayah dia. Saya dah naik mimbar. Jadi orang masih diam lagi. Dah pergi bagi kat ayah dia, biar ayah dia jaga. Jadi dah macam itu punya desak tuan-tuan, kalau tidak kecoh. Jadi rumah saya pun, makcik minta maaf, ayah dia baru nak baca khutbah. Oh, anak ustaz ke? Mari cucu nenek, mari. Tuan-tuan tukar habis tu. Dunia ni memang tak adil betul tuan-tuan. Sungguh. Saya tahu cerita tu bila dah habis sembahyang raya, habis bersalam-salam semua, pergi kereta, nak start kereta, makcik tu ada lagi. Duduk melepak kat tepi cermin kereta tu. Siap dapat ampau. Kakak dia pun dapat syafaat juga, dapat ampau. Jadi saya tanya dengan rumah saya, kenal ke? Siapa? Kita tak kenal. Baik no. Barulah cerita. Rupanya mula-mula nak marah, bila tahu anak ustaz tukar terus. Ini tak patut lah. Takkan nak tunggu jadi anak ustaz baru selamat. Kalau bukan anak ustaz kena maki siap. Tak jadi gitu. Sebab itu kebaikan. Buatlah. Simple saja makcik. Kita nak sebut ni kebaikan. Sebab itu jadi timbangan besok di akhirat. Buat apa saja. Ni habis handphone abang ni. Sekejap lagi bateri habis ni. Kredit pun habis. Kebaikan. Kadang-kadang kita datang masjid ni bukan dapat sangat pahala, no. Tak ada. Nak pahala pun benda tuan-tuan. Kita duduk sembahyang sebelah orang, ada bau, kita mengumpat daripada mula sembahyang sampai habis. Bau apa dia ni? Siap meneka-neka. Dia ni Melayu ke bukan? Kan kita kadang-kadang kalau meneka sangat, sembahyang tu boleh macam jeling tengok. Macam Melayu. Dia boleh bersoal jawab dalam sembahyang. Apa dia dapat sembahyang? Saya bukanlah kata abang ni macam itu. Tapi maknanya kebaikan. Apa kebaikan kita boleh dapat? Apa kebaikan kita boleh buat? Macam saya cerita tadi. Dia security tapi dia betul dia susun selipar. Pasal apa dia nak dapat kebaikan? Sebab kata Nabi SAW, itu akan jadi timbangan di akhirat besok.
sebagai timbangan untuk nak membolehkan dia ke syurga Allah Ta'ala. Sebab itu jangan kita perkecilkan. Sebab itu ada disebut, dia kata apa? Jangan engkau melihat amalan yang kecil itu kecil, kerana mungkin dalam kecilnya amalan itu ada redha Allah. Kecil je tuan-tuan amalan ni, tuangkan air ustaz je. Tapi kalau boleh, kalau tuang air tu tuanglah air lain macam-macam sikit, janganlah air kosong je kan. Ini kalau air kosong je, ceramah air kosong, asal ceramah air kosong, buatlah air macam-macam air, ada kelapa ke kan. Bukan ada larangan ke tuan? Tak ada kan. Boleh sekali-sekala air kelapa kan, air kelapa, bawa kelapa tu tak straw kan? Letaklah payung sekali. Oh lah canggih. Contoh tuan-tuan tu tak, bukan mesti air kosong je tak. Saya ceramah tuan sampai Singapura, air kosong juga. Saya katalah Singapura pun air kosong juga. Nak cerita kebaikan, buat apa saja kebaikan kita boleh buat, kerana itu timbangan amal kita. Ingat tuan-tuan, itu akhlak. Akhlak simple, very simple. Tu makcik kat belakang tu berlambak telekung tak cuci, ambil pergi cuci, hantar balik. Jangan pilih telekung Siti Khadijah, ambil konon-konon cuci, hantar Siti Nafsiah. Telekung tak boleh pakai dah tuan-tuan. Itu tak kena lah. Nampak kan apa yang boleh. Saya ingat dulu-dulu, kalau tuan-tuan ingat zaman orang pakai sejadah kan, dulu ada orang datang masjid awal untuk apa? Orang panggil susun sejadah. Abang Haji dah pergi ke masjid, aku nak susun sejadah kat masjid. Susun sejadah je tuan-tuan. Dia tak jadi imam sampai ke sudah kan. Walaupun orang kata kalau susun sejadah lama-lama jadi imam kan? Ada orang itu je kerja dia. Betul tuan-tuan. Saya duduk di kampung-kampung. Saya memang duduk kampung pun dulu. Kuang tu kampung Ulu tu. Dulu mana orang kenal Kuang, nak sebut kena sebut Sungai Buloh. Oh, tempat mecun meletup, itu kenal. Mana orang kenal Kuang dulu. Sekarang jangan main-main kan. Duduk mana Ustaz? Kuang. Kat mana Ustaz? Sungai Buloh. Oh, penjara. Itu dikenalnya pula. Tuan-tuan dulu macam itu tanya, Atuk mana makcik? Atuk mana ni? Atuk dah ke masjid, susun sejadah. Relax, susun sejadah. Lain, atuk ke masjid, dia kan muazzin. Okey dah. Tak. Ke masjid, susun sejadah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tahu itu kebaikan. Pasal ni nanti besok akan jadi timbangan amal untuk dia. Itu kita kadang-kadang kita jangan sangka kita nak yang besar je, nak puasa je kan. Puasa Ramadan, puasa 6, puasa Zulhijjah, oh puasa. Korban, oh seko. Zakat, cek ramai besar. Rupanya semua tak dapat. Pasal apa? Kadang-kadang kita meremehkan benda-benda yang sebenarnya besar di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, habis. Dan disebut lagi, wa innallaha la yubghidul fahishal badhi'ah, dan sesungguhnya Allah benci akan orang pelucah lagi pencarut. Ini saya ingat tuan-tuan, orang masjid bawa-bawa tenanglah. Kadang-kadang cerita, ya Allah, kena kahwin tuan-tuan, kena kahwin rewang dia boleh berborak cerita pasal dalam bilik hajah dengan haji. Di sini tak adalah, ni bandar, ni kampung-kampung ni. Kadang-kadang kita dengar lah, ni orang masjid ni tuan, orang masjid cerita biasalah haji malam Jumaat. Alai hajah, ya kot ya jumpa malam Jumaat, kot entah-entah malam Ahad terus. Minta maaf sebutlah tuan-tuan. Kadang-kadang mengerut. Kadang-kadang grup WhatsApp masjid tu, grup WhatsApp masjid hantar, selamat malam abang, malam Jumaat. Grup WhatsApp masjid, gila babi.
Sungguh tuan, saya balon je. Kau nak buat macam tu, kau carilah guru WhatsApp lain. Guru WhatsApp masjid. Tak pandai langsung tuan. Dah letak nama masjid pula. Ni orang masjid semua ni. Celaka betul panggil ustaz ni. Tak adalah tuan-tuan. Kita nak cerita. Ni Nabi sebut. Baik tu buat tenang lah. Baik tu saya selalu sebut orang perempuan. Ada orang tanya ustaz, ni apa hal ni ustaz, guru masjid macam ni? Saya kata orang perempuan pun satu gak tak ada kerja. Semua gambar nak masuk dalam Facebook. Semua gambar nak masuk dalam Facebook. Letak satu sudahlah, bagi cukup kawan-kawan kenal. Ini semua gambar melompat, gambar begitu, gambar begini, semua nak masuk. Minta maaf lah makcik. Lepas tu orang ambil gambar tu buat main-main. Betul lah tu. Dulu siapa yang bagi tahu komentar pasal tu? Minta maaf lah tuan-tuan. Saya pun tak setuju. Apa nama? Pasal kes wanita Shell tu. Wanita Shell kan? Saya setuju pandangan tu. Yang kata bukan soal lelaki itu saja salah. Lelaki itu memang mengarut. Tapi yang perempuan yang menjadi dia punya model pun salah juga. Sebab itu agama tak suruh gitu. Ambil lah orang lelaki-lelaki yang Fendi dah boleh jadi model Shell. Tapi orang takut bukan pergi ke Shell, pergi ke masjid. Pasal muka masjid ke masjid. Tak contoh tuan-tuan. Ini orang perempuan. Lepas tu pesankan kak. Lepas tu kita cuba bayangkan bagaimana tuan-tuan kalau isteri kita punya gambar orang duk buat main-main tu. Hantar viral sampai kat kita balik. Tak sakit hati. Tentu perempuan tu ada bapa, ada mak. Kalau tidak pun mungkin ada suami. Tentu dia ada anak. Mungkin. Apa perasaan mereka? Tapi kadang-kadang pasal kita sendiri yang sengaja. Kan? Kita sendiri yang sengaja nak menempah macam itu. Akhirnya orang mempermain-mainkan. Habislah tuan-tuan. Ya, selesai. Habislah. Habis. Habislah tuan-tuan. Saya aja ada buku ni, tuan-tuan mana tahu dia habis ke tidak? Kan? Saya kata habis tu habislah. Cukuplah tu 9 suku dah. Kan cerita panjang-panjang pun bukan faham pun gitu ni. Pendek je sudahlah. Ya. Saya baca ujung last masalah 458. Elok perangai itu menyampaikan kepada beberapa darjat yang tinggi di akhirat. Demikianlah kata yang disebut dalam hadis yang datang riwayatnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, bahwasanya seorang hamba Allah itu sampai ia dengan sebab elok perangainya akan besar, yang besar daripada darjat-darjat akhirat dan semulia-mulia martabat, dan bahwasanya ia orang yang daif ibadahnya. Tuan-tuan tengok, saya baca ni, maknanya apa? Orang yang baik akhlak disebut dalam kitab ni tuan-tuan. Saya baca je supaya tuan-tuan tahu bukan saya yang sebut. Dia kata apa? Dalam riwayat disebutkan daripada Anas bin Malik bahawasanya nanti orang diletakkan pada sebaik-baik darjat, semulia-mulia darjat di akhirat besok. Sedangkan dia kata, dia sebut dekat sini, dan bahawasanya ia adalah orang yang daif ibadatnya. Maksudnya apa? Puasa sekadar, puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa tak? Puasa sehari, tapi cukuplah 6 hari. Sebab 6 tahun. Sehari. Alhamdulillah kata dia, tahun ni saya berjaya puasa 6. Berapa hari dah puasa? 6. Bila mula? 6 tahun sudah. Setahun satu. Tuan-tuan, dia sebut ni. Sedangkan dia daif ibadatnya. Tuan-tuan kita sebut tadi kan, orang lain semayang tu dekat masjid negeri tuan, semayang dengan imam, solat subuh dengan imam seperti solat malam seluruhnya. Tiba-tiba yang jadi security menong aja, tak dapat solat malam, walhal dah dekat masjid. Sebab apa? Kerja dia security dah dibagi tahu, nanti orang lain lepas solat, engkau solat. Tapi tuan-tuan, kata pengarang kitab ni daripada riwayat dari Nabi SAW, dia kata apa? Dia tak masuk syurga pasal
ibadatnya hebat, bahkan daif ibadatnya. Dia masuk syurga sebab apa? Sebab akhlak ni tadi. Susun selipar je tuan-tuan, susun selipar je. Jangan main-main ya. Sebab itu kadang-kadang kita jangan pandang, kita nampak macam tak ada nilai. Dan sesungguhnya sampai ia dengan sebab bodoh perangai akan darjat kepada neraka jahanam. Maknanya apa? Bagus ibadah, champion, tapi perangai out, tuan-tuan ya. Itu cerita dia ya. Habislah tu, kali ni betul-betul habis. Cukuplah tuan-tuan, 9 suku dah, baliklah. Hari ni apa? Isnin ya. Hari Isnin ni yang main Monday Blues ya. Cukuplah tu, besok nak kerja pula. Lagipun tuan-tuan, saya ingat kuliah maghrib tak panjang-panjang. Ini pun dah lewat ni, patut saya pukul 9 tadi nak berhenti ya. Tapi saya tengok tuan-tuan tak bangun-bangun, saya teruslah Tapi tak apalah, kita berhenti ni tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan sempat lagi, kalau nak pergi Tom Yam boleh lagi ni ya, buka lagi. Pasar Raya pun buka lagi insyaAllah ya, insyaAllah. Cukuplah tu, balik tuan-tuan. Habislah.